Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita sambung terus pada muka surat 200 di perenggan terakhir daripada muka surat 200, syarah Aqidah At-Tahawiyah oleh Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah. Masih lagi dalam kerangka mensyarahkan kalam Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dalam matannya beliau berkata, Allahu a'lamu bima wa naqul Allahu a'lamu fi mashtabaha alaina ilmuh. Dan kita mengatakan Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui, fi mashtabaha alaina ilmuh, pada perkara yang samar-samar ilmunya pada diri kita, atau pada perkara yang pengetahuan kita samar-samar tentangnya. Antara dalil yang dibawa oleh Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah dalam menguatkan hujjah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, beliau membawakan dalil daripada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Ayat suratul Qasas, surah Qasas ayat yang ke-50, suratul Hajj ayat ketiga dan keempat, ayat suratul Ghafir ayat 35, surah Al-A'raf ayat 33, dan hari ini insya-Allah kita akan masuk pada suratul Kahfi ayat 26 dan ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat 200 bawah sekali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya supaya mengembalikan ilmu yang tidak diketahuinya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menyerahkan sesuatu perkara yang tidak diketahui kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan Allahu a'lam. Dalil yang mana? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-26. Ayat 26. Allah kata, Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakan Allahu a'lam. Allah kata, Qul, katakan wahai Muhammad, Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui, bima labithu, tentang berapa lama mereka itu tidur, atau berapa lama mereka tinggal dalam Al-Kahf, dalam gua. Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakan Allahu a'lam,
Berapa lama mereka tinggal dalam gua. Walaupun kita tahu bahawa diberitahu dalam ayat ini, namun asas, walaupun Allah beritahu jumlah hari yang mereka tinggal dalam gua, namun Allah Subhanahu Wa Taala memulakan kalamnya dengan menyatakan, dengan memerintahkan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, Allahu a'lam. Itulah prinsip yang perlu kita pegang dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu. Bukan dengan kita meneka-neka. Ada orang, mereka suka meneka-neka perkara ghaib. Dan bila kita kata kenapa nak teka-teka, kenapa nak buat andaian, mereka tanya kita balik, adakah hujah yang anda, adakah anda ada hujah bahawa apa yang saya kata itu salah? Bila orang tu cerita tentang perkara ghaib dan dibantah oleh sebahagian daripada orang lain, sebahagian daripada kaum muslimin, jadi mereka akan tanya, awak tahu ke apa yang saya cakap ni salah? Jadi kita katakan, kita tak tahu apa dia cakap betul atau salah, tapi awak bercakap tentang bab ni pun dah salah. Suatu perkara yang tidak diketahui oleh sesiapa, suatu perkara yang berbentuk ghaib, sama ada berkaitan alam ghaib atau berkaitan dengan sesuatu perkara yang tidak diterangkan kepada kita tentang beritanya, berkaitan dengan urusan-urusan penciptaan alam, atau berkaitan dengan sesuatu perkara yang akan berlaku, kita diperintahkan untuk mengatakan Allahu a'lam. Qulillahu a'lam. Katakan Allahu a'lam. Ada beberapa orang sahabat tanya, Ustaz, cerita Dajjal, Imam Mahdi dan sebagainya perkara ghaib ke atau bukan perkara ghaib? Perkara akidah ke ataupun bukan? Jawapannya, ia urusan akidah. Hakikat bagaimana keadaan alam dan bagaimana berlakunya peristiwa-peristiwa ketika zaman Dajjal dan pada zaman Imam Mahdi sebagainya, ia termasuk dalam perkara ghaib, iaitu suatu perkara di masa akan datang. Ada yang hujah perkara ghaib, macam mana kalau Sayyidina Umar kata Ibnu Sayyad itu sebagai Al-Mahdi, sebagai Dajjal. Begitu juga ada sebahagian daripada kaum muslimin mengatakan bahawa Umar bin Abdul Aziz itulah Al-Mahdi dan sebagainya. Kita akan dengar kata begini. Satu, kita kena faham, contoh seperti Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mengatakan Ibnu Sayyad itu Dajjal, bukan meneka-neka berita akan datang, kerana terlihat padanya beberapa tanda Dajjal yang berlaku pada dirinya, mendakwa perkara ghaib, tidak beriman dengan Rasulullah, malah dakwa dia sebagai Rasul. Tanya kepada Rasulullah, Nabi tanya dia, atashhadu anni Rasulullah, kamu bersaksi ke aku Rasulullah? Dia tanya balik pada Nabi, adakah kamu bersaksi aku adalah Rasulullah? Memang dia dah buat perkara kufur dan dia memang bukan Islam, dan dia buat perkara-perkara yang menjadi yang mempunyai persamaan dengan Dajjal. Bukan Sayyidina Umar meneka-neka masa akan datang. Macam zaman sekarang, contoh Muhammad bin Salman solat, tanda keislamannya ada, kemudian dia meneka akan datang, dia akan dakwa sebagai Tuhan. Ini meneka perkara ghaib. Berbeza, sangat berbeza. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab tatkala setelah zahir bahawa Ibnu Sayyad bukan Dajjal kerana dia masuk Islam, pergi umrah dan sebagainya, tidak kedengaran lagi perkara tersebut diulang oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar mengambil tindakan terhadap Ibnu Sayyad ketika beliau menjadi khalifah dan sebagainya, tak wujud, tidak ada. Sayyidina Umar dan Ibnu Umar, Sayyidina Umar dan Ibnu Umar
kalau duduk kedua-duanya. Malah yang berlaku dengan Nabi itu adalah Sayyidina Umar yang pergi mengintip, melihat keadaan Ibnu Sayyad. Dan perkara itu dipegang oleh Ibnu Umar. Namun setelah mereka melihat Ibnu Sayyad melakukan ibadah haji, betul kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku bila dengar Ibnu Sayyad, dia kata kepada dia, kan, bukankah Nabi mengatakan bahawa Dajjal tak boleh masuk Mekah, aku masuk Mekah, aku ke Mekah. Ibnu Sayyad, dia tidak beranak dan aku dah mempunyai anak dan sebagainya. Dan dia menafikan dirinya sebagai Dajjal. Zaman dulu Nabi pun tak kata ya, Nabi tak kata tidak. Nabi cuma ceritakan tentang sifat Dajjal. Dan Umar pada ketika itu melihat tanda-tanda Dajjal ada pada dirinya. Umar yakini ketika itu. Namun Nabi SAW tidak benarkan Umar bunuh. Nabi kata kalau dia Dajjal, sudah tentu kamu takkan mampu bunuh. Kalau dia bukan Dajjal, artinya tak ada kebaikan terhadap tindakan kamu. Dan keadaan itu berlangsung, dan dia dibiarkan sampailah ketika dia masuk Islam, ada anak dan sebagainya. Zaman tu Nabi dah wafat. Dia masuk Islam tu Nabi dah wafat. Dia masuk, sebab tu dia tak tergolong dengan sahabat. Dia masuk Islam, berkahwin, mempunyai anak dia seorang tabi'in, dan dia pun buat haji. Jadi dan dia pergi, ketika dia melakukan pergi ke Mekah itu, pergi dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id kata apa bila nampak kebaik, dia cakap Dajjal ni sifatnya tidak beranak dan tidak masuk Mekah dan sebagainya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri memberikan keuzuran, terima apa yang dia cakap. Kemudian tapi kat hujung perkara yang Abu Sa'id syak balik, dia kata tapi aku tahu Dajjal kat mana dia duduk, aku tahu, aku nampak singgasana dia. Dah dalam hati Abu Sa'id, dia kata lain pula dia ni. Sebab tu keadaan, kita kebanyakan ulama kata itu adalah salah satu penyakit ataupun gangguan yang dihadapi oleh sebahagian daripada orang. Tapi nak kata dia Dajjal secara yakin, tidak ada orang yang meyakini bahawa itu adalah Dajjal selepas daripada dia masuk Islam dan dia masuk ke Mekah dan sebagainya. Jadi sangat berbeza bersetengah orang. Mereka meneka-neka, inilah Mahdi, inilah Dajjal, akan datang, akan berlaku begini dan begitu dan sebagainya. Ini merupakan idda'a'il ghaib, mendakwa perkara ghaib. Dan tak boleh berhujah dengan apa yang berlaku pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu pun kita mengatakan bahawa Sayyidina Umar telah tersalah dalam ijtihadnya. Dan ini bukan kaul, tak boleh dikira sebagai manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kerana perkara ini bukanlah satu perkara yang disepakati oleh salafus salih. Ianya hanya pandangan peribadi, juga dibantah oleh ramai yang lain dan sebagainya. Dia perkara ijtihad. Dia qaul sahabi, kalau ianya satu perkara urusan yang ijma', ya kita katakan itu perkara yang termasuk akidah salafus salih. Dalam bab mereka salah, kita katakan bahawa beliau ijtihad kerana melihat tanda-tanda Dajjal ada pada Ibnu Sayyad, tetapi ijtihad beliau silap ketika itu. Dan kita meyakini bahawa beliau juga tidak berkeyakinan bahawa Ibnu Sayyad adalah Dajjal, kerana selepas beliau menjadi khalifah sekalipun beliau tidak mencari, dan tak ada satu riwayat pun mengatakan Sayyidina Umar cari di Ibnu Sayyad. Sedangkan Ibnu Sayyad tinggal di Madinah Al-Munawwarah, membesar bersama dengan orang Islam dan sebagainya. Kita perlu tahu dengan jelas, bab agama ni jangan kita memandai-mandai, apatah lagi dalam perkara-perkara yang sangat membahayakan umat. Bermula dengan cerita biasa, lepas boleh cerita perkara Dajjal, Mahdi sebagainya, ia melibatkan jihad, melibatkan dua pihak yang akan bertengkar antara mukmin dan kafir dan sebagainya. Dan kita risau akan bawa pada kesan buruk yang banyak. Berapa banyak kumpulan radikal yang jadi radikal dan jadi teroris dan melawan kerajaan hanya kerana meyakini ketua mereka adalah Imam Mahdi. Seperti yang berlaku pada Juhaiman di Makkah, juga berlaku pada ramai grup-grup yang nak ke Mekah, nak berjuang. Grup-grup kecil. Juhaiman ni satu fitnah yang besar sebab dia dah kuasai dua masjid
sampai merampas Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Manakala kumpulan yang nak naik basikal pergi berjihad ke Mekah dalam pelbagai negara kerana mimpi guru sekian dan guru dia adalah Al-Mahdi sebagainya banyak. Dan bila sebut Al-Mahdi, dia melibatkan jihad, melibatkan menetapkan siapa yang betul, siapa yang salah, siapa yang mewakili Allah dan Rasulnya, siapa yang lawan mereka adalah golongan kufar ataupun dajjal sebagainya. Ini satu perkara yang bahaya. Okey. Jadi dalam kisah Ashabul Kahfi, tatkala dalam Allah SWT menceritakan tentang Ashabul Kahfi, Allah perintahkan kepada Nabi SAW supaya mengatakan Allahu a'lam. Allah beritahu jumlah waktu ataupun kadar waktu mereka tinggal dalam kahfi. Allah sebut pada ayat sebelumnya, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9, dan mereka tinggal dalam gua tersebut selama berapa tahun? 300 tahun dan tambah 9 tahun, iaitu 309 tahun. Jumlah Ashabul Kahfi duduk dalam gua berapa lama? 309 tahun. Mana walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Lepas Allah beritahu, apa yang Allah beritahu? Allah kata qul Allahu a'lam, qulillahu a'lamu bima labithu. Allah a'lam dengan jumlah berapa lama sebenarnya kadar waktu mereka tinggal dalam gua. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Milik Allah segala ilmu ghaib yang berlaku di langit dan di bumi. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Jadi antara perkara ghaib adalah perkara yang tidak diketahui kecuali Allah. Kalau ikutkan tidur ni, ghaib tak ghaib? Orang duduk kat gua bukan benda ghaib, dia alam syak, dia manusia duduk kat gua. Tapi dinamakan juga perkara ghaib adalah perkara yang tak diketahui oleh manusia. Suatu benda yang kita tak tahu, yang memang tak ada orang tahu kecuali Allah, kita katakan Allahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min wali wa la yushrik fi hukmihi ahada. Okey. Jadi ayat ni Allah kata qulillahu a'lamu bima labithu. Kalau nak gariskan pada kalimah Allahu a'lam tu, lahu ghaibus samawati wal ard, milik Allah lah segala yang ghaib, segala yang tidak diketahui ilmunya di langit dan di bumi. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala ini pada ayat yang lain dalil bahawa kita kena kata Allahu a'lam. Allah katakan dalam surah Al-Kahfi pada ayat sebelumnya, qul rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakan Tuhan aku lebih mengetahui tentang jumlah mereka. Berapa orang yang masuk gua? Okay. Allah beritahu, Allah ceritakan mereka akan teka macam-macam. Bila berlaku kata jumlah sekumpulan anak muda masuk ke gua, pasti akan ramai orang yang teka. Kita tengok pada ayat ketika Allah menceritakan tentang mereka, iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bila dah dengar sekumpulan, jadi orang akan teka berapa jumlahnya. Ya Allah kata sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Akan ada yang dakwa mereka ini jumlah mereka 3. 4 termasuk anjing. 4 termasuk anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum. Dan akan ada yang kata 5 orang. Yang keenam adalah anjing. Allah kata rajman bil ghaib. Mereka
melontarkan suatu pandangan dengan jahil tentang perkara ghaib. Mereka meneka-neka perkara ghaib. Wa yaqulun, dan ada yang akan kata sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Jumlah mereka 7 orang dan 8 termasuk anjing. Ya. Kenapa nak kena pisahkan sebut 8? Tak. Yang Allah kekalkan berlakunya karamah pada mereka ini 8 termasuk anjing tu. Umur panjang, jaga sebagainya. Jadi dia akan dimasukkan sekali. Cuma tak boleh samakan antara binatang dengan manusia. Sebab tu dipisahkan. Wa yakunu sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Anjing dikira kerana anjing antara perkara yang ajaib yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan dalam peristiwa ini. Yang Allah biarkan anjing itu hidup selama 309 tahun. Jumlah manusia akan ada yang kata 7 orang. Yang ke-8 itu adalah anjing. Kul, apa jawapan yang perlu diberikan kepada mereka? Kul, katakan pada mereka, wahai Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakan, Tuhanku lebih mengetahui dengan jumlah mereka yang sebenar. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali sedikit. Artinya, ada tak yang tahu? Ada. Kerana selepas itu mereka diketahui tempat mereka. Dan orang yang nampak tu tahulah berapa jumlah mereka sebenar. Tapi bukan ramai. Okey. Sampai sini, apa yang kita faham? Katakan Allahu a'lam. Kalau tak jelas, katakan Allahu a'lam. Walaupun uslub Al-Quran menunjukkan bahawa ada yang betul. Antara kaul ni ada yang betul. Kaul mana yang betul? 7 tambah dengan anjing jadi 8. Macam mana tahu kaul tu betul? Macam mana tahu kaul tu betul? Ulama tafsir kebanyakan mentarjihkan kaul yang kata jumlah mereka 7 orang, termasuk anjing 8. Macam sedangkan benda ni Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Tak ramai orang yang tahu. Jadi dari mana hujjah golongan yang mengatakan yang betul itu 7 orang dan yang ke-8-nya anjing? Selepas itu terus ada kalimah Qur Rabbi. Apa kaitannya? Bahawa kaul itu betul? Okey, anda faham maksud anda. Betul. Pada kaul sebelumnya Allah kata rajman bil ghaib. Mereka memandai-mandai, melontarkan pandangan dalam perkara ghaib. Mereka rajman bil ghaib. Tapi ketika Allah menukilkan pandangan yang kata sab'atun wa thaminuhum, Allah tidak ta'qib. Allah tak bagi komen. Cuma prinsip yang Allah bagi. Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakan Allah lebih mengetahui. Pandangan sebelumnya Allah kata rajman bil ghaib. Ini adalah satu tuduhan atau satu pandangan lontaran idea terhadap perkara ghaib. Okey. Yang kata 7 anjing 8 Allah tidak ta'qib. Dan di situ ulama tafsir kata pandangan yang mana jumlah yang betul adalah 7 plus 1, iaitu 7 orang dan 1 ekor anjing. Namun prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakan Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Prinsip ini yang kita ambil. Kalau kita tak jelas, kalau kata Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim, ayat yang bawah pula, berapa lama mereka duduk kat gua? Macam-macam lah orang teka. Tapi Allah dah beritahu.
Last sekali Allah beritahu. Lepas Allah beritahu, Allah kata walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Tetap Allah kata qulillahu a'lam. Katakan Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Dan kita dalam bab-bab benda yang kita tak jelas, katakan Allahu a'lam. Jadi kita kata jumlah Ashabul Kahfi 7 orang, termasuk anjing 8 orang, wallahu a'lam. Itu yang difahami daripada ayat ini, kerana pada pandangan sebelumnya ketika Allah kata sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib, Allah ta'qib, Allah komen kata rajman bil ghaib, manakala tatkala Allah sebut wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum, Allah tidak ta'qib. Allah cuma mengatakan, Allah bagi pada prinsip Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Jadi kita sebut Allahu a'lam atau Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Sama juga tatkala kita cerita tentang jumlah waktu yang mereka tinggal dalam gua. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Qulillahu a'lam. Kita tak kata wallahu a'lam jumlah mereka, jumlah jarak tempoh mereka dalam gua tinggal selama 309 tahun, wallahu a'lam. Itu yang Allah beritahu pada kita, bukan kita memandai-mandai, tapi Allahu a'lam. Oleh kerana Allah memberitahu pada kita, kita katakan ini adalah nas daripada Al-Quran. Yang ke atas itulah mafhum daripada nas yang ada. Jadi begitulah cara kita dalam mengungkapkan perkara ghaib. Dalam mengungkapkan perkara ghaib. Sebab itu bukan perkara ghaib ni berkaitan akidah, artinya dia mesti berkaitan dengan urusan hari kiamat nanti, atau di alam barzakh, atau hanya berkaitan dengan alam malaikat dan jin yang berlaku pada manusia. Tak ada perkara ghaib. Tak, apa yang kita tak tahu itu perkara ghaib. Memang orang tak tahu, termasuk apa yang berlaku di masa depan. Sebelum terlantiknya PMX, orang tak tahu siapa PM yang ke-10, termasuk PMX sendiri, termasuk Agung sendiri, termasuk pengundi-pengundi yang menjadi asbab kepada terlantiknya Perdana Menteri. Semua wallahu alam. Hatta Agung sendiri tak tahu. Bila terjadi benda tu zahir, jelas. Dah tahu, tak ghaib. Itu namanya ghaib nisbi. Ghaib nisbi. Nisbah sebelum berlaku ianya ghaib, tapi selepas berlaku bukan lagi ghaib. Jadi kisah contoh Ibn Umar atau Ibn Umar mengatakan bahawa Ibn Sayyad adalah Dajjal bukan kerana mereka meneka perkara ghaib, tapi kerana mereka lihat tanda Dajjal pada Ibn Sayyad, dan dia memang melakukan perkara kekufuran, dan dia memang kafir, dia bukan Islam. Ijtihad beliau salah, tetapi apa yang beliau buat bukanlah mendakwa perkara ghaib. Berbeza daripada orang-orang zaman sekarang yang meneka-neka daripada seorang kepada seorang. Al-Mahdi bertukar-tukar, kemudian Dajjal pun bertukar-tukar. Nanti tarikh pun dia tahu. Sebelum berlaku apa dia tahu. Nanti pada bulan sekian, saya ingat dulu bulan 6 ke bulan berapa lah, akan berlaku sekian dan sekian. Meneka-neka tarikh. Ini satu benda yang iddia' ghaib dan dibuat oleh orang yang paling jahil tentang akidah Islam. Macam mana boleh ada orang percaya ikut? Sebahagian yang ikut pula ustaz-ustaz. Artinya ustaz pun jahil dalam perkara ni. Dan Ana sebenarnya tak nak cerita sangatlah bab ni, tapi bila mereka yang menjahilkan mereka pula yang menjahilkan orang-orang yang tidak percaya. Sebab tu Ana pun tak nak cerita lebih lah, tak sanggup lah kena saman sebagainya. Tapi benda ni kena tegur juga, kena tegur, terutamanya kawan-kawan yang terikut, yang terpercaya, yang tak sengaja percaya, terpengaruh sebagainya. Kena berhati-hatilah bab akidah.
Berbeza boleh, tapi jangan sampai melanggar prinsip-prinsip agama kita. Perkara yang kita tak tahu, jangan kita memandai-mandai. Sesuatu yang berlaku di masa depan, jangan kita memandai-mandai. Sebab tu kalau dulu orang kata Amerika Dajjal, tak ada dah ustaz-ustaz nak marah sangat. Salah pun sebab dia kafir. Dia memang kafir kan. Dan benda tu memang dia kafir. Lepas tu, walaupun kita tak setuju, tapi tak adalah kita nak marah, tak ada serangan. Tapi bila benda yang zahir depan mata kita, orang tu Islam, kemudian dikatakan Dajjal dan mendakwa bahawa dia akan dakwa sebagai Tuhan dan sebagainya, ini bukan benda biasa. Ini bukan benda biasa. Tolonglah dalam bab ini janganlah sampai ke tahap nak keluarkan pandangan yang pelik pun janganlah sampai pelik sangat, sampai jauh daripada prinsip. Pandangan pelik tu banyak sebelum ni, banyak dah orang buat macam pelik. Tapi pelik pun jangan sampai dah nampak jahil sangat tentang urusan-urusan akidah. Mana tak? Ghaib nisbi ni satu benda yang kita tak tahu. Waktu kita sebelum dianya akan diketahui. Selepas diketahui, dia dah tak, bukan benda ghaib. Sebelum terjadi, dianya ghaib. Termasuk besok hujan tak hujan, ghaib nisbi lah, tak tahu. Ghaib idafi, tak ada ghaib idafi. Ada ghaib mutlak dan ghaib nisbi. Ghaib mutlak dia selama-lamanya ghaib, hanya Allah tahu. Contoh kita tentang sifat-sifat Allah yang Allah tak beritakan, tentang nama-nama Allah. Nama Allah banyak tapi Allah cuma beritahu sebahagiannya. Contoh berkaitan dengan urusan berkaitan dengan syurga dan neraka, itu ghaib mutlak selama kita kat dunia ini. Perkara azab kubur ghaib mutlak selama kita kat dunia. Hari akhirat memang kita akan Allah perlihatkan beberapa perkara. Tu masih ada perkara ghaib, tapi yang kita ceritakan berkaitan urusan ketika kita hidup ini, taklif kita dalam hidup. Masa hidup ni, sepanjang hidup kita, kita tak akan nampak alam barzakh, kita tak akan nampak syurga dan neraka dan sebagainya. Kita takkan tahu apa yang berlaku pada hari besok. Itu ghaib mutlak. Tapi kalau ghaib nisbi ni, kita tak tahu akan datang ni pada pilihan yang akan datang, parti mana yang akan berkuasa. Ghaib nisbi lah, mana boleh kita yakin. Kalau ada orang yang meneka-neka perkara ghaib berdasarkan kepada kajian, artinya macam orang yang kaji pergerakan angin, dia tahu besok dijangkakan berlakunya hujan. Salah tak salah? Tak salah. Dia bukan yakin tahu berlaku, tapi dia menjangkakan. Atau orang jangkakan pada musim depan pilihan raya parti ini akan berkuasa kerana keadaan geopolitik yang suasana setempat, ada isu-isu yang memenangkan suatu pemikiran dan sebagainya, atau dengan sokongan yang ada. Itu bukan mendakwa perkara ghaib, kerana dia menjangkakan. Dia menjangkakan. Itu dalam urusan dunia yang memang ada tanda-tanda dan sebagainya. Urusan agama ni, dia melibatkan iman, melibatkan kufur, melibatkan jihad, melibatkan banyak perkara. Orang yang baik pun, kita tak yakin, kita tetap meletakkan dia terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Macam mana dengan orang yang Islam, kita katakan dia kafir, sedangkan dia tidak pernah murtad. Dia tidak meninggalkan agama dia. Kita jangkakan iman dia ni akan jadi mengaku jadi Tuhan. Jadi dia akan merubah segala neraca yang ada dalam agama ini. Kita belajar akidah hukumkan dengan yang zahir dan sebagainya. Kita perlu taat pada pemerintah kecuali berlakunya kufrul bawah. Ini mana dengan satu dakwaan tu dia akan merungkai banyak urusan-urusan agama. Hilanglah neraca kebenaran. Macam mana nak mengaku sebagai seorang yang salafiyah kalau tak ikut pada dalil dalam perkara tertentu. Sebab tu semua orang yang memandai-mandai dalam mentanzilkan suasana hadis berkaitan dengan fitan sebelum ianya jelas berlaku, itu satu benda yang sangat salah.
Sangat berbeza. Bukan kita tak tahu, manusia akan tahu nanti pada hari keluarnya Dajjal. Tapi janganlah teka-teka masa depan akan berlaku Dajjal. Di Mahdi akan kuasai dunia pada hari sekian dan sekian. Lepas tu berhujah pula dengan kalam salafus salih. Macam salafus salih buat macam dia buat. Macam Sayyidina Umar buat macam dia buat. Macamlah ketika di kalangan salaf sebahagian mereka yang mengatakan bahawa Ibnu Umar bin Abdul Aziz adalah Imam Al-Mahdi yang ditunggu. Mereka tidak meneka perkara waib. Setelah melihat keadilan yang begitu, mereka katakan begitu. Itu pun kalam mereka dinukilkan atas dasar melihat adilnya Umar bin Abdul Aziz, bukan untuk mengiyakan kalam mereka. Semua ulama menukilkan kalam mereka yang berkata demikian, meyakini bahawa mereka dah tersalah. Dalam agama tak perlu pun nak cakap mereka salah, sebab benda dah confirm dah mereka salah. Tak perlu pun kata Sayyidina Umar salah, sebab orang semua dah confirm dah Sayyidina Umar salah. Sebab tak ada siapa pun yang menukilkan kalam Sayyidina Umar atau Ibn Umar dengan nukilan memegangnya sebagai satu prinsip agama. Tidak, orang tak salah. Dan agama dalam peristiwa sejarah, kadang-kadang contoh siapa nama? Sa'ad bin siapa saudara Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan? Bukan. Di kalangan Sa'ad bin Abi Zurarah, tapi yang dia kata akulah orang yang paling kaya di kalangan Ansar dan aku ada memiliki 2 orang isteri. Kata Abdurrahman bin Auf, dia kata, wahai Abdurrahman, ambillah separuh pada hartaku dan lihatlah 2 orang isteriku, yang mana yang kemungkinan aku akan ceraikan dia. Setelah selesai iddah, kahwinlah dia. Okey. Sekarang ni, tindakan beliau betul ke salah? Sa'ad bin Rabi', betul. Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Tindakan beliau siapa? Ketika beliau suruh ambil harta separuh, tak apalah. Tapi suruh tengok isteri. Yang mana kamu kenan, kamu ambil. Betul tak? Tindakan itu betul ke salah? Ijma' umat kata salah. Tapi dinukilkan dan tak dikatakan salah. Sebab apa? Tak terjadi pun. Abdurrahman pun tak tengok. Perkahwinan pun tak terjadi. Harta pun tak ambil. Jadi cerita tu dinukilkan semata untuk menjadi istisyhad bahawa ikhlasnya golongan Ansar membantu saudaranya golongan Muhajirin. Dan sekadar itu. Dia bukan jadi sunnah muttaba'ah. Bukan jadi sunnah yang diamalkan. Dinukilkan nak cerita betapa ikhlasnya beberapa adanya ithar dalam hati mereka. Jadi kita nukilkan, ceritakan bukan sebagai sunnah muttaba'ah. Jangan pula kawan baik dengan kawan, ada kau ada kahwin isteri 2 kan, aku bujang ke? Nak minta tengok bini orang, lempang je. Tak payah nak bawa dalil pula. Tak ingat ke Sa'ad bin Rabi' offer kepada Abdurrahman bin Auf? Ingat, sebab tu aku nak pukul. Kan? Kena faham betul-betul cara fikir. Dinukilkan kalam Sayyidina Umar, tapi ulama tahu ijtihad beliau ketika itu salah. Dinukilkan sebahagian daripada golongan salaf yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz adalah Al-Mahdi, tapi semua yakin pandangan mereka salah. Kenapa? Sebab sunnah dan pandangan beliau itu tidak diikuti. Sunnah ghairu muttaba'ah. Sama macam sahabat yang khilaf ketika pergi ke Bani Quraizah. Satu kata salat di Bani Quraizah walaupun masuk maghrib pun jangan salat asar, kat sana baru salat sampai terlepas waktu. Yang lain kata artinya pergi cepat-cepat, asar dah sampai sana, tapi kalau dah masuk waktu salat di tempat tengah jalan. Antara 2 ijtihad, siapa yang betul? Yang betulnya yang salat tengah jalan, sebab itulah yang diamalkan. Tidak disyariatkan salat asar hanya di Bani Quraizah. Salat asar pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itulah sunnahnya. Yang betulnya sahabat yang begini.
Nabi tak perlu beritahu, kamu salah, kamu betul. Tak semestinya Nabi kena sebut salah, betul. Orang zaman sekarang macam-macam. Cuba datangkan, Sayyidina Umar kata, aku dah salah, aku bertaubat. Kata Sayyid, tolong datangkan bukti bahawa aku tarik balik. Ini permintaan orang yang paling bodoh, paling jahil dalam memahami nas dan kalam salafus salih. Urusan akidah dah dicatatkan. Dan bagaimana ulama mensyarahkan, kita faham. Ini ambil kaul ulama, ambil pandangan mereka dan tak nak ikut cara faham mereka. Salah agama. Mereka yang berkata dengannya, mereka yang menukilkan, ikutlah pandangan mereka. Wallahu alam. Okey. Jadi ayat surah Kahfi ayat 22, Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakan, Rabbku lebih mengetahui dengan jumlah mereka. Rasulullah SAW telah bersabda apabila ditanya tentang kanak-kanak orang musyrikin, ikutkan urusan berkaitan dengan perkara waib, ditanya siapa lagi? Tanya pada Rasulullah SAW. Sebab tu bila kita belajar sebelum tentang masalah ni, kita bagikan pandangan 1, 2, 3, tapi penghujungnya ramai ulama mentarjihkan wallahu a'lam. Berkaitan dengan keadaan kanak-kanak Islam, jelaslah dia tak pernah buat syirik, tak pernah apa, dan dia daripada keluarga ibu apa Muslim. Tapi kanak-kanak musyrikin, artinya dia anak musyrikin, anak orang Yahudi ke Nasrani dan sebagainya, meninggal masa sebelum baligh. Jadi kedudukan mereka di mana? Ada hadis, ada nas, cerita macam-macam. Tapi adakah itu terjadi pada semua kanak-kanak? Akan diuji di hari kiamat, atau mereka akan jadi pelayan dan sebagainya? Wallahu a'lam detailnya. Sebab itulah ayat Nabi SAW bila ditanya tentang, Nabi kata Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih mengetahui apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi pada mereka. Inilah jawapan yang tepat dalam perkara-perkara begini. Bila lepas kita sebut Allahu a'lamu bima kanu amilin, baru kita nukilkan. Namun ada riwayat yang sebut begini, beberapa qaul, dalam keadaan kita tidak yakin adakah semua kanak-kanak akan begitu, atau adakah mereka semua masuk syurga. Kalau dah umum, ada pandangan kata mereka selagi belum baligh mereka adalah ahli syurga macam kanak-kanak yang lain. Ada yang kata akan diuji di hari akhirat, akan diuji. Nanti orang tanya balik, nanti orang budak Islam dia belum baligh akan diuji ke tidak? Ada jawapannya ada jawapan imbalan. Khilaf dalam masalah-masalah begini tidak menjadikan kita terkeluar pada ahli sunnah sajadah. Tapi yang penting, qaul yang paling utama semua ahli sunnah, sama ada pegang pada qaul 1 dan 2 ataupun 3, semua mereka sepakat Allahu a'lamu bima kanu amilin. Sebab tu bab ini biasanya tarjih daripada ulama, mereka kata wallahu a'lam, itu paling tepatnya. Sama juga, adakah ahli kubur mendengar suara orang hidup ketika menzarihinya? Kita bawakan qaul, ada qaul sekian-sekian kerana istidlal dengan hadis sekian dan sekian. Hadis Nabi bercakap dengan syuhada Badar, dengan kufar atau musyrikin, ahli Badar yang ikut pada Badar dan sebagainya, musyrikin dalam perang Badar. Nabi bercakap, Nabi bagi salam dan macam-macam qaul. Bawa qaul yang lain, penghujungnya Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Kerana kenyataan demikian, Nabi tak sebut isyarat, ada mengisyaratkan. Atau soalan, macam mana Eti tanya semalam dalam kereta, betul ke Eti? Ya, tentang adakah orang yang meninggal dia akan bertemu di alam barzakh dengan saudaranya yang dahulu atau mak dia. Contoh, ayah meninggal, lepas tu anak meninggal. Jadi adakah anak akan jumpa ayah dia di alam barzakh ataupun di alam ruh? Jawapannya apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kerana maklumat secara jelas tidak ada. Cuma kita tetap menukilkan istinbat ulama. Apa dia? Ada ulama kata jumpa. Beristidlal dengan hadis ketika Nabi SAW berbisik kepada Fatimah
Nabi bisikkan sesuatu. Lepas tu Fatimah menangis. Fatimah menangis, Nabi pujuk, Nabi bisikkan satu benda lagi. Aisyah nampak. Tapi benda ni khas antara Nabi dengan Fatimah. Nabi bisik sekali lagi, Fatimah senyum, ketawa, senyum, happy. Dan bila Nabi bisik, benda ni rahsia. Lepas Nabi wafat, Aisyah tanya pada Fatimah, apa yang dibisikkan Rasulullah pada kamu ketika itu? Fatimah kata, bisik pertama dia kata, aku akan kembali bertemu dengan Rabb. Aku akan meninggal. Kerana Nabi-Nabi ni akan diberikan takhir, pilih. Sama ada ingin masa tarikh kewafatan, Nabi-Nabi, hanya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, malaikat beritahu dulu, minta izin sebagai adab pada mereka. Kita tanpa izin. Ramai di kalangan kita meninggal. Lepas tu anak antara yang terkejut baru Abang Jamal lah. Bila Jamal, anak baru makan dengan Abang Jamal. Bila kata dia meninggal, terkejut. Memang sangat terkejut lah waktu petang tu. Memang terkejut. Waktu tengah hujan tu nak turun, tapi keadaan bukan sangat hujan lebat, gelap. Dan tengok bus tak sempat, memang jam, teruk. Tapi kita terkejut. Orang yang kita kenal, sehat, tengah makan sama-sama. Itu bukan Abang Jamal yang selalu tanya soalan pasal... Bukan. Bukan. Itu lagi. Jadi kita ada jawab betul lah. Kat sini kita ada ramai Jamal kan. Kita terkejut. Sebab manusia tak ada izin. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, malaikat minta izin dulu, beritahu dulu. Nabi beritahu pada Fatimah bahawa Nabi akan wafat. Tapi kali kedua, kenapa senyum? Kat sini ada syahid. Fatimah kata, Nabi beritahu, kamu adalah ahli keluargaku yang paling cepat, yang paling awal meninggal. Kamu adalah yang paling awal akan mengikutiku. Fatimah senyum. Senyum tu apa maksudnya? Paling awal jumpa dengan Nabi, lihaqan bi, mana ikut aku. Senyum itu mengisyaratkan bahawa berlakunya pertemuan di alam barzakh. Tapi wallahu alam, tidak ada nas yang sarih mengatakan bahawa akan bertemu. Mereka menziarahi ketika di hari kiamat itu berlaku. Ada nas yang sarih, kita boleh kata. Tapi adakah bertemu atau di alam barzakh, kita kata wallahu a'lam. Tapi tetap kita menceritakan adanya istinbat ulama. Tak salah istinbat daripada hadis-hadis dan kita memahami. Jadi ada bab akidah ni, bab yang kita kata kalau tak percaya kamu bukan ahli sunnah, menafikan azab kubur, menafikan nikmat kubur. Tapi cerita kat kubur ni jumpa tak jumpa, kita masalah ni tidak diceritakan secara sharih dalam nas. Namun ada pandangan, ada ulama kata alam barzakh tertutup dan mereka berada di alam yang terpisah sampai hari kiamat baru mereka sedar. Selepas mereka tanya dan diberikan nikmat sebagainya, kemudian yang lain tak ada apa-apa, dia terpisah daripada dunia. Ada yang kata tidak, mereka bertemu antara satu sama lain dan sebagainya. Dan ada asar yang mengatakan bahawa mereka tanya khabar untuk rahim sebagainya. Cuma masalah begini, kita perlu cek pada tahap kesahihan asar tersebut. Fihi maqal, ada perbincangannya, ada kritikannya. Jadi tetap dalam masalah begini, kita jawapan yang paling tepat wallahu a'lam. Kita menukilkan kalam tersebut, qaul tersebut, tapi jawapan yang penghujungnya kita wallahu a'lam. Dan kalau benda yang memang secara prinsipnya tak boleh buat, contoh orang yang contoh nama dia meneka dia dajjal, kita larang, kita mana tahu dia dajjal tak dajjal, wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Tapi perbuatan meneka-neka perkara ghaib itu sendiri adalah salah. Jangan ada lagi lepas ni tiba-tiba Muhammad Salman meninggal ke, cari dajjal baru lagi. Tak rasa bersalah ke ramai orang didajalkan? Tak rasa bersalah ke teori selama ni salah banyak sangat? Tukar-tukar tarikh, tukar-tukar orang sebagainya. Sepatutnya cukuplah. Cara begitu tidak dinukilkan pada salaf. Sayyidina Umar pula tak adalah teka kejap Ibn Sayyad, kejap orang ni, kejap orang tu. Lepas habis Ibn Sayyad bukan cari lagi dajjal baru. Mana ada macam tu? Tak ada orang buat begitu.
Dan jangan tolong kaitkan dengan jangan kaitkan dengan pemahaman salafus salih dengan cara demikian. Nak ikut salaf, nak mengaku aku ahli bid'ah bab ni, biarlah ahli bid'ah. Kita diam tak diam? Tak, kami disuruh memerangi ahli bid'ah. Tetap terangkan juga, bukan kita diam, tapi baguslah mengaku sebagai buat benda baru atau bid'ah sebagainya. Tapi janganlah bawa nukil-nukil kalam salafus salih. Buruk nampaknya kalam salafus salih. Buruk. Orang-orang yang memahami sunnah cara begitu akan memburukkan nama. Selama ni benda berlaku pada bukan orang yang mengaku ikut salaf. Orang salaf ni ikut pada dalil, ikut kepada fakta, ikut kepada manhaj yang betul, berhati-hati dan berkata-kata. Dan sepatutnya dah faham manhaj, jangan buat benda-benda macam ni. Okey, seterusnya Umar radhiyallahu anhu telah berkata, kat sini saya baca yang catat kat sini, mungkin ada salah terjemah, kita baca dulu. Mereka suka menggunakan pendapat sendiri dalam hal agama. Sekiranya anda lihat aku pada hari Abu Jundal, perjanjian Hudaybiyah, maksudnya akan dapat melihat aku menolak perintah Rasulullah dengan pendapatku. Aku telah melakukan ijtihad dan aku tidak bermain-main. Pada hari Abu Jundal itu tulisan perjanjian. Okey, jadi anda kena baca teks Arabnya. Terjemahan ada kekurangan sedikit. Okay, jadi kita perlu tengok pada teks yang asal. Kita tahu banyak keadaan, terutama berkaitan dengan asar-asar, banyak berlaku kesilapan dalam penterjemahan. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan Umar radhiyallahu anhu berkata, tak payah ambil kaul Umar. Ni kaul Umar saya tolak pada orang yang gunakan kaul Umar untuk saya akan dajjal kepada orang yang dia suka-suka nak tuduh. Umar kata apa? Ittahimur ra'ya fid din. Ittahimu ar-ra'ya fid din. Tuduhlah. Kalau berlaku khilaf antara pandangan kamu dengan agama, tuduhlah yang salah itu pandangan kamu, bukan agama. Dalam agama ni, apa yang kita faham, kalau berbeza dengan nas. Kadang-kadang nas, ada teks Al-Quran kata sekian dan sekian, atau teks hadis kata sekian dan sekian. Kita fikir lain, faham lain. Maka yang dituduh salah siapa? Akal. Kata Sayyidina Umar, ittahimur ra'ya fid din. Tuduhlah pemahaman kamu dalam agama, bukan tuduh agama atau teks agama. Jangan tuduh nas, tapi tuduh ar-ra'yu. Paling-paling kalau orang kata salah, oh dia faham salah, dia salah faham. Falau ra'aitani yawma Abi Jandal, dan kalaulah kamu lihat pada satu ketika pada kamu teringat, kamu lihat keadaan aku ketika hari Abu Jandal atau Abu Jundal. Siapa Abu Jandal atau Abu Jundal? Abu Jandal sahabat, antara sahabat Nabi SAW yang masuk Islam awal, tapi tak boleh hijrah sebab ayah dia halang. Ayah dia Suhail bin Amr. Suhail ni siapa? Suhail ni adalah wakil terakhir Quraisy yang berjaya melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan Nabi SAW. Kita tahu Nabi bermimpi bahawa Nabi akan melakukan ibadah haji, ibadah umrah. Nabi pakai ihram, dan Nabi pun kumpul sahabat untuk pergi buat ibadah umrah pada tahun Hudaybiyah, tahun ke-8. Pergi ke Hudaybiyah, sampai ke Hudaybiyah, Nabi hanya bawa senjata yang ringan. Sampai ke Hudaybiyah, Nabi SAW hantarkan Uthman sebagai wakil untuk beritahu sekali lagi kepada Quraisy, kami datang hanya untuk ibadah umrah. Nabi pada bulan Zulqa'dah, artinya bulan tu bulan haram. Orang Mekah ni dia ada undang-undang dia. Pada bulan haram, musuh datang pun dia tak akan bunuh.
dia takkan kacau bulan-bulan haram. Siapa pun datang. Oleh kerana Nabi SAW nak pastikan berita bahawa mereka datang betul-betul untuk buat umrah tidak dengan tujuan yang lain, Nabi utuskan Sayyidina Uthman bin Affan untuk ke Quraisy. Quraisy ni jahat, tahan Sayyidina Uthman, tak bagi balik, tahan, bukan seksa, tahan, tak bagi balik je, boleh duk jumpa keluarga semua sekali, tahan. Jadi lambat. Bila Uthman lambat, Nabi sangka bahawa Sayyidina Uthman telah dibunuh. Maka Nabi SAW buatlah bai'atul ridwan di bawah satu pohon. Sampai Allah kata, laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahtas syajarah. Allah telah redha dengan golongan mukminin tatkala mereka berbai'ah pada kamu di bawah satu pohon. Berlaku bai'ah ridwan. Bai'ah untuk apa? Untuk mati, sedia mati untuk berjihad, dan mereka dah bersedia untuk jihad. Semangat jihad dah timbul. Sahabat-sahabat Muhajirin Ansar, Aus dan Khazraj yang ada ketika itu semua sekali berbai'ah untuk berjihad lawan ahli Makkah, golongan Quraisy. Jumlah mereka tidak banyak, tapi kerana Allah dan telah berlakulah bai'ah. Semangat jihad dah ada. Dan ketika itu sudah pastinya mereka dah mempunyai semangat yang berbeza daripada sebelumnya, kerana dalam perang Ahzab mereka dah menang. Quraisy dah takut dengan Madinah, bukan macam sebelumnya dengan bongkak datang dalam perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, bongkak. Selepas itu mereka dah takut dan gerun dengan ahli Madinah. Dalam keadaan mereka tengah lemah dan mereka datang, mereka keadaan begitu, mereka boleh tahu bahawa mereka tahan Uthman. Bila tahan Uthman menyebabkan orang Islam dah bersedia untuk perang, masa tu mereka cepat-cepat lepaskan Sayyidina Uthman. Lepaskan Sayyidina Uthman. Nabi tahu Uthman tak dibunuh, dan mereka hantarkan wakil mereka untuk berunding. Wakil 1 tak berjaya, wakil 2 tak berjaya, sampailah Suhail bin Amr datang. Suhail bin Amr berunding. Rundingan dia ni mencapai persetujuan yang dinamakan sebagai berlakunya perjanjian damai Al-Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Termeterailah perjanjian, kisah macam mana Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, kenapa? Siapa Rahman Ar-Rahim? Aku tak kenal. Tukar Bismillahumma, Allah je. Ar-Rahman Ar-Rahim dia tak terima. Sebab tu penafi sifat ni mewakili sifat jahiliyah. Antara ulama kata tak terima nama dan sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahumma. Lepas tu hadza ittifaq baina adalah baina Quraisy ataupun baina ahli Makkah wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina Rasulullah. Dia komen, dia kata, mana boleh sebut Rasulullah? Kalau kamu Rasulullah dalam perjanjian, kami tak nak halang kamu. Tukar Muhammad, tukar Rasulullah, tukar pada nama Muhammad. Adalah cerita bila bayangkan sahabat dah sedia nak jihad, datang wakil dia komen macam-macam. Dia yang datang untuk buat. Masa tu sahabat-sahabat semangat untuk jihad. Quraisy pula takut, jangan takut datang buat perjanjian, minta diadakan perjanjian damai, nak berdamai. Umat Islam sedang semangat untuk jihad, dan Quraisy berada di zaman yang lemah, yang dalam Mekah semua dah ketakutan. Kalau orang perang ni, yang kalau dah takut, mungkin orang Islam kata nak masuk, lari lah. Dia akan lari tinggalkan Mekah. Tak kuat. Nak pertahankan apa? Tak bersedia, dan mereka tak kuat. Jadi mereka buat perjanjian. Nak adakan perjanjian. Bila ada perjanjian, dia dah buat macam-macam, dan dalam perjanjian perangai yang belagak lah. Jadi Sayyidina Umar dan sahabat yang dah sedia, dah lah berani. Umar, sahabat-sahabat yang lain berani sejak daripada zaman jahiliyah sampai pada Islam, awal Islam di Mekah. Sayyidina Umar, macam mana beraninya beliau keluar Kaabah, beraninya beliau ketika hijrah, beraninya beliau dalam peperangan-peperangan, sampai waktu sekarang Quraisy dah macam ni, buat hal pula lagi berani.
Sampailah Nabi buat perjanjian. Perjanjian yang Nabi buat, satunya tak boleh masuk Mekah. Orang Islam kata, Nabi mimpi Nabi masuk Mekah. Tak boleh masuk Mekah. Tahun depan baru boleh pergi. Tahun depan sekalipun bila masuk Mekah hanya 3 hari, tak boleh lebih 3 hari. Dan antara isi perjanjiannya selama ada gencatan senjata, dalam tempoh perjanjian itu berlaku 10 tahun tersebut, kalau ada orang Islam yang murtad lari balik ke Mekah, orang Islam tak boleh tuntut, biar dia duduk kat Mekah, dia jadi orang Mekah. Tapi kalau ada orang Mekah berhijrah ke Madinah, hendaklah dipulangkan dalam tempoh tu. Artinya tidak ada hijrah. Mana kalau ada yang lari dan selamatkan diri, kalau maksudnya ada perebutan. Dah buat perjanjian semua sekali, dah selesai termeterai dengan kisah yang diketahui, dah selesai, tiba-tiba Abu Jandal lari datang dengan kaki dan tangannya masih terikat dengan rantai, minta tolong kaum muslimin. Siapa Abu Jandal? Anak kepada Suhail bin Amr yang buat perjanjian tadi. Selesai perjanjian, dia lari datang. Sahabat kata, ni Abu Jandal. Abu Jandal atau Jundal. Dia ni diseksa oleh ayahnya sendiri dan tak benarkan dia hijrah. Dan dia sekarang sedang diseksa, ditahan. Abu Jandal lari, wahai kaum muslimin, tolong aku. Aku seorang muslim, aku seorang mukmin. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, tolong dia Rasulullah. Waktu tu Nabi ketika itu dah buat perjanjian. Waktu tu sunnahnya apa? Perjanjian. Apa yang Nabi suruh? Nabi suruh teruskan perjanjian. Pandangan Umar, perlu dia apa perjanjian? Ni orang Islam depan mata kita ni yang sedang diseksa, yang sedang ditahan. Peristiwa begini akan berlaku sampai bila-bila. Waktu tu semangat jihad sahabat tinggi, nampak pula orang Islam diseksa, dikejar. Maka tu kata Suhail bin Amr, dia kata, ya wahai Muhammad, ya Muhammad, inilah dia orang pertama yang aku nak laksanakan perjanjian ni. Menjadi satu hukum, satu uqadi bihi bika. Mana aku akan jadi benda ni sebagai peristiwa pertama yang jadi saksi perjanjian kita. Nabi SAW kata, serahkan dia pada ayahnya. Ayah dia tarik anak dia bawa balik depan kaum muslimin. Orang Islam dah lama dah berjihad lawan kaum musyrikin, bantu kaum Ansar, kaum Muhajirin semangat lawan nama. Waktu ni pula baru lepas bai'atul Ridwan, bai'ah nak berjihad, tiba-tiba datang Quraisy yang tengah lemah ni buat syarat perjanjian macam-macam yang zahirnya memenangkan kaum musyrikin. Dan Nabi dengar apa yang mereka buat. Nabi terima syarat-syarat yang diletakkan oleh Quraisy. Mereka yang datang nak berdamai, mereka yang letakkan syarat macam-macam, dan terjadi pula depan mata penghinaan terhadap Islam di depan mata orang Islam. Dia ada Suhail bin Amr seorang, cukup ambil seorang tak ada apa-apa, tapi perjanjian dah termeterai. Ketika itulah Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar bila dah habis, ada orang kata, Sayyidina Umar ni betul masa tu mungkin begini. Jangan mungkin. Umar kata, ittahimur ra'ya fid din. Ingat, kalau pandangan kamu berbeza dengan apa yang ada pada agama, yang ada pada nas, tuduhlah kamu punya pahaman dan pandangan tu salah. Ingat tak ingat ketika satu hari aku, kalau kamu nampak keadaan aku pada ketika hari Abu Jandal dulu. Jadi Sayyidina Umar nak ingatkan, waktu dulu Umar pun pernah macam tu. Ini dalil bahawa mereka tidak maksum. Tapi yang kita lihat bukan pada qaul mereka, kita tengok pada tindakan mereka selepas itu. Banyak dalam bab qaul salafus salih kita kena tengok. Kita tak mengatakan mereka maksum.
berlaku ijtihad mereka, berlakunya peperangan Siffin, perang Jamal, pasti ada yang salah. Tapi selepas berlaku, mereka cepat-cepat kembali pada Allah, mereka berdamai, mereka kembali berpaut, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kena tengok. Jangan baca berlaku satu peristiwa kemudian kita nak, itulah cara salafus soleh. Sayyidina Aisyah, orang perempuan terutamanya, apa salahnya isteri Nabi pun cemburu. Siap buat cerita lagi. Siap buat cerita, tuduh madunya. Dia tengok, ya betul lah cemburu kan, tak ada nak buang orang perempuan. Ya, mereka cemburu, tapi tengok selepas tu apa yang Nabi hukumkan pada mereka, apa ayat Quran Allah turunkan pada peristiwa mereka, apa yang mereka buat setelah itu. Orang cerita, zaman Nabi pun berlaku zina, jadi kita tak boleh nak sekat zina. Ya, tapi apa yang terjadi selepas berlaku? Berapa banyak berlaku? Macam mana keadaan mereka, taubatnya mereka dengan zina? Bukan orang yang bangga dengan zina yang berlaku sekarang. Suasana yang sangat berbeza. Sangat berbeza. Okey. Jadi Sayyidina Umar, hari ini kata Sayyidina Umar, falaqad ra'aituni wa inni aruddu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ra'yi. Dan aku masa tu aku ingat lagi hari tu aku tolak perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pandanganku. Fa ajtahidu wa la alu. Aku berijtihad dengan kehendak aku dan aku tidak dengar kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika yauma Abi Jandal. Dan peristiwa itu berlaku pada hari Abu Jandal atau Abu Jundal. Wal kitabu yaktub. Dan masa tu perjanjian sedang ditulis. Wa qala, dan Nabi berkata, uktub bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata tulis bismillahirrahmanirrahim. Qal, Suhail bin Amr kata, uktub bismikallahumma. Jangan sebut Rahman Rahim, sebut bismikallahumma. Faradhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kataba wa abaitu. Maksud Rasulullah terima, Rasulullah reda atau terima dengan apa yang disuruh, dan Nabi tulis, artinya dengan arahan Nabi kepada Sayyidina Ali, wa abaitu, dan aku tak setuju. Faqal ya Umar, maka Nabi kata, ya Umar, tarani qad raditu wa ta'ba. Kamu lihat aku dah reda terima, kamu pula ya bantah. Kalam tu menjadi Nabi terdiam. Siapa Nabi, siapa Umar? Tak setuju je. Dalam pemerintahan kadang-kadang kita tak setuju. Kita akan terjadi pemimpin buat satu benda kita tak setuju, walaupun berlaku sesama kita. Tapi selagi bukan kufur bawah, berkaitan dengan urusan ijtihad, tak setuju, bantahlah dengan cara yang betul, tapi tidak mengeluarkan diri daripada ketaatan. Bila itu satu perintah dan ianya bukanlah perkara yang melanggar Al-Quran dan Al-Sunnah, dia hanyalah perkara ijtihad, maka kita kena terima. Urusan ijtihad, sama ada berkaitan dengan ta'zir atau berkaitan dengan undang-undang khusus dalam perkara tertentu, atau pelaksanaan hukum tertentu, kita kena taat. Lainlah kalau yang disuruh tu benda yang langgar dengan hukum syarak. Okey. Wa qala aidan, dan Sayyidina Umar pun berkata, kita tutup dengan kalam ini. Umar juga berkata, sunnatullahi sunnah ialah apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan kamu jadikan pendapatku yang salah sebagai sunnah bagi umat. Kita tak payah ikut terjemahan ni, ikut yang pada asal. Sunnatullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sorry, patut tak faham. Ada ayat sebelumnya. Wa qala aidan radhiyallahu anhu, as-sunnatu
ma sannahullah, bukan ma sunnatullah. As-sunnatu ma sannahullahi wa ma sannahullahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah ialah apa yang dijadikan sunnah oleh Allah dan Rasulnya. La taj'alu khata'ar ra'yi sunnatan lil ummah. Jangan sekali-kali jadikan pandangan yang salah sebagai sunnah yang diamalkan oleh umat. Jika ada sunnah dalam agama ni, apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Jangan sekali-kali kita jadikan pandangan salah sebagai suatu sunnah. Artinya, jangan cakap benda yang kita tak jelas. Ijtihad kita yang salah akan diamalkan. Dan ia akan menjadi sunnah pada umat. Itu diamalkan oleh umat. Jadi kata Sayyidina Umar, la taj'alu khata'ar ra'yi sunnatan lil ummah. Jangan jadikan pandangan yang salah itu sebagai ikutan kepada umat. Kita rasa banggalah boleh orang ikut benda kita, tapi jangan. Kalau benda betul, apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata, baguslah. Tapi kalau kita salah, kemudian pandangan kita diikuti, kita Umar, jangan sekali-kali buat begitu. Dikhawatiri kita menjadi punca kepada kesesatan dan kesilapan. Okey, insya-Allah kita habis pada kalam Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian minggu depan insya-Allah kita sambung last tentang bab Allahu a'lam, mengatakan Allahu a'lam pada urusan-urusan yang kita tidak jelas. Allahu a'lam fi mashtabaha alaina ilmu. Insya-Allah sampai sini.